neraka ni, api dia dah nampak depan mata. Takut ni tak tahu nak habaq. Tiba-tiba dia tengok ada satu pahala yang cebir macam ni tuan-tuan. Dia akan syukur ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat yang tidak putus-putus yang kita terima daripada Allah, atas kebaikan demi kebaikan, kesejahteraan demi kesejahteraan, kekuatan demi kekuatan. Tuan-tuan, dah 9 hari di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala masih kekalkan kita di antara mereka yang hamba-hambanya yang terus memperbanyakkan ibadat. Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan di sebalik kelemahan kita dalam keadaan mengharungi puasa. Tambah kali ini pula tuan-tuan, di cuaca dia pun lain macam. Dia punya panas dia tu tuan-tuan, tak boleh buat bincang. Saya saja nak duduk berjemur kat luar ni tak duduk lah. Kan? Tapi atas semua benda tu Allah Ta'ala terus bagi kepada kita kekuatan untuk kita meneruskan apa yang kita ada pada hari ini. Maka ini adalah sebesar-besar nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah, sedikit waktu perkongsian pada petang ni. Bila cerita tentang Ramadan, banyaklah kelebihan, perkara-perkara yang selalu kita duk dengar tentang apa yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Memang kita pun sendiri tuan, dia punya perasaan nak buat ibadat ni lain macam. Dia punya ikhlas dia ni, dia tak sama macam sebelum Ramadan, selepas Ramadan. Dia punya perasaan nak buat tu dia main sendiri. Tiba-tiba boleh duduk, ambil masa yang agak lama baca Quran. Biasa nak baca semuka pun tuan-tuan, setan kacau atas bawah kiri kanan. Kira semuka pun jadi risah dah. Kan, baca Yasin tu baru duk sebut Yasin wal Quranil Hakim, hati duk tanya bila lah wa ilaihi turja'un. Tuh duk kira pi hujung lah. Baru mula. Selalu semayang habis-habis bagi salam ni tuan-tuan, panas dah, tak boleh nak duk kira nak bangkit keluar lah. Tapi kita boleh duduk wirid, sekali habis tu imam habis doa pun kita boleh duduk lagi, kita zikir, kita selawat. Ikhlasnya kita nak buat ibadat ni tuan, dengan rahmat Ramadan. Maka satu perkara yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan, yang mana ianya dilakukan oleh Nabi SAW dan juga kita perlu untuk melakukan sebanyak-banyaknya pada perbuatan ni. InsyaAllah saya nak kongsi hari ini tentang doa. Dan doa ni merupakan satu perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kita panjatkan kepada Allah menunjukkan bahawa betapa lemahnya kita sebagai manusia. Doa ni permintaan. Kita minta yang tu, kita minta yang ni. Sebab apa kita minta? Sebab kita tak mampu nak buat benda tu. Kita tak mampu nak hadirkan hajat tu. Kalau kita mampu, kita akan buat sendiri. Nescaya kita tak minta tolong kat siapa. Tak kira lah minta tolong ke orang ke, minta tolong ke Allah ke. Kalau kita boleh buat, kita tak akan minta. Tapi cerita dia, bila kita tak mampu nak buat, maka ketika itu kita sebagai seorang hamba yang yakin kita ada Allah yang sentiasa memerhati kita, memelihara kita, yang sentiasa menunggu untuk mengkabulkan segala hajat permintaan kita. Maka doa ni semakin banyak kita berdoa tuan-tuan, sebenarnya pada waktu tu semakin kita menjalin satu simpulan hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab antara ciri orang yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dia memperbanyakkan doa siang dan malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apatah lagi perkara-perkara yang kita tahu hanya Allah saja yang mampu untuk membantu kita meletakkan kita pada keadaan tersebut. Contohnya, nak mendapatkan syurga di akhirat. Nak minta pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu benda-benda di sana ataupun benda-benda yang sini. Nak minta Allah Taala terus berikan kepada kita kesihatan. Allah Taala terus kurniakan kepada kita keafiatan. Yakni segala kebaikan-kebaikan yang ada daripada Allah. Nak minta Allah Ta'ala pelihara hati kita. Yang mana setan nafsu ni tiap-tiap waktu duk serang hati kita. Kita tak reti nak jaga hati kita, tuan-tuan. Kita minta ke Allah. Kadang-kadang kita sebut, Ya Muqallibal Qulub. Sebab kita tak boleh nak buat benda tu. Maka doa ni disebut oleh almarhum Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi hafizahullah ta'ala alaih. Berkenaan dengan doa dalam satu kuliah dia, tuan-tuan. Dia kata, ada orang yang ketika mana dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat Jibril satu signifikasi dalam bentuk perbincangan supaya kita boleh faham sebenarnya apa yang Allah Taala nak daripada doa. Sedangkan Allah tak berharap kepada mana-mana makhluk. Allah boleh buat sendiri. Tapi nak bagi kita faham, Allah kata, wahai Jibril, ni ada orang ni doa, pergi selesaikan apa dia mau segera. Sebab apa? Aku tak mau dah dengar suara dia. Kira doa-doa Allah bagi selalu. Sebab apa? Mungkin dia dari kalangan iman dia tak kuat kepada Allah. Mungkin dia ni banyak melakukan kemaksiatan dan mengundang marah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak apa mau nak dengar suara dia. Mai ada hamba lain pula doa. Allah kata kat Jibril, wahai Jibril, tahan zat apa yang kawan ni mau. Jangan bagi lagi. Aku rindu nak dengar rintihan dia. Aku seronok dengar permintaan dia kat aku. Aku suka dengan tangisan dia dalam memohon hajat dia kepada aku. Tangguh sat dulu. Jangan bagi lagi. Allah suka, Allah rindu. Bahkan kita pun faham, tuan-tuan, antara waktu kelebihan berdoa yang kita ada hari-hari, sepertiga malam, iaitulah pada waktu tahajud kan. Ketika mana Allah turun ke langit dunia. Hadis ni valid tiap-tiap hari. Tak kira Ramadan tak Ramadan, benda ni berlaku. Allah akan turun sehingga ke langit dunia sedekat yang mungkin. Sambil Allah berbangga kepada hamba-hamba dia yang bangun meninggalkan kesedapan tidur kerana takutkan Allah. Kerana ingin sujud kepada Allah sehingga Allah mengatakan bahawa mana-mana yang minta ampun aku ampunkan. Mana-mana yang ada masalah aku selesaikan. Siapa-siapa yang ada permintaan aku kabulkan. Bukankah semua tu dalam bentuk doa? Yang sebenarnya hari ni, tuan-tuan, kita hari ni sangat sikit berdoa. Sebab kita meletakkan doa ni sebagai satu ibadat yang khusus. Sedangkan doa ni dia ibadat umum, tuan-tuan. Dia tak macam solat. Maksud saya umum khusus ni, dia tak khusus macam solat. Solat, contoh solat fardu, kena masuk waktu, kena menghadap kiblat, tutup aurat, hak tu, hak ni. Dia ada banyak syarat. Doa tak ada syarat. Setengah orang dia faham kalau nak doa ni kena duduk, kena angkat tangan. Ya, itu sebahagian daripada adab berdoa. Tapi tak bermakna kena angkat tangan untuk berdoa. Sekadar hati kita sikit-sikit, Ya Allah bantulah aku, Ya Allah mudahkan aku, Ya Allah pelihara iman aku. Tak perlu nak berhenti angkat tangan. Tapi kita ni hanya berdoa dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kadang-kadang kita doa lepas solat, tentu kita doa. Lepas kita buat ibadat kan, lepas waktu kita nak buka puasa, kita doa sikit. Waktu buat yasin tahlil, doa sikit. Hak tu ada doa. Sedangkan seluruh waktu kehidupan kita boleh diisi dengan doa. Sebab doa ni antara kita dengan Allah. Sama ada kita cakap dengan mulut atau kita berbisik di hati, semuanya didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam Quran. Quran ni bila sebut baca, dia kena keluar kat mulut. Tapi doa, dia boleh berbisik di hati. Kan Nabi sebut bila mencegah kemungkaran, kamu nampak kemungkaran, nampak orang buat maksiat,
Cegah dengan 3 cara. Cegah dengan tangan, dengan kuasa. Cegah dengan lidah, bagi nasihat apa semua. Cegah dengan hati. Macam mana maksud cegah dengan hati? Doa lah. Makna kata hati memainkan peranan dalam bab kita berdoa kepada Allah. Banyak doa-doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Banyak sangat tuan-tuan. Doa yang sangat-sangat baik. Antara doa yang paling agung, doa yang meminta segala kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni kita nampak sebab selalu sangat duk baca, kita berasa doa ni macam tak ada apa. Tuan-tuan, Nabi kumpulkan segala kebaikan dunia, minta ke Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia. Ni sekarang ni kita boleh mai rumah Allah ni, Allah pilih kita untuk melakukan kebaikan di dunia. Kita boleh puasa lagi hari ni, Allah pilih kita diberikan ketahanan dan kekuatan. Walaupun kalau sekarang ni mungkin ada yang lapar dah. Saya sendiri pun dah kering rengkong dah tuan-tuan. Daripada pagi sampai petang duk bercakap tak berhenti ni. Kan tadi tengah naik motor pula dengan dia punya panas tu. Baru berasa kan ni tuan. Bagaimana ayam golek duk berasa. Kita duk atas habbahang dan mai kat bawah ni. Tapi Tuhan bagi kekuatan. Bukan makna kita kuat. Tak. Bukan kita kuat. Atina fid dunya hasanah. Berkat doa tu. Wa fil akhirati hasanah. Dan kurniakan kepada akhirat kami kebaikan. Tuan-tuan, kalau kata dunia pun dah macam-macam, akhirat lagi gila tuan. Akhirat lebih menakutkan. Akhirat sangat panjang. Akhirat ni tuan-tuan tak boleh nak bayang. Kegerunan dia, kedahsyatan dia, ketakutan dia. Dengan dia punya checkpoint yang banyak. Dengan satu tempoh menunggu yang sangat panjang. Dengan keadaan tiada makan dan minum. Tak mampu melakukan apa-apa. Walaupun sepatah perkataan tak boleh jawab. Kecuali dengan izin Allah. Nabi minta. Wa fil akhirati hasanah. Dan Nabi tutup doa tu dengan benda yang paling besar. Wa qina azabannar. Pelihara kami daripada neraka-Mu, wahai Allah. Dalam bab dunia, Nabi buat secara umum, minta segala bentuk kebaikan. Dalam bab akhirat, juga Nabi minta secara umum segala bentuk kebaikan. Sebab benda tu banyak. Tapi dalam bab azab, Nabi khususkan, pelihara kami daripada neraka-Mu, wahai Allah. Antara doa-doa tinggalan yang boleh kita amalkan selalu, yang boleh kita buat sebagai zikir. Sebab ini permintaan kita kepada Allah. Kalau mai Ramadan, antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ada juga zikir berdasarkan hadis yang Nabi sebut, buatlah 4 perkara dalam Ramadan. Kan, pertamanya Nabi suruh kita banyakkan syahadah. Yang kedua, Nabi suruh kita istighfar. Yang ketiga, Nabi kata minta untuk dapatkan syurga. Dan yang keempat, minta lindung daripada neraka. Yang mana ulama telah mensatukan dia dalam satu ayat. La ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Ini juga doa datang daripada peninggalan Nabi SAW. Dan ternyata kita sendiri pun ada banyak doa nak minta ke Allah dan cumanya nak pesan dah kat diri saya sekarang ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, umur kau naik. Nah, nikmat-nikmat dunia ni sikit-sikit kita dah hilang dah dia punya lazat. Kalau dulu buka puasa dia boleh buh 2 pinggan dah, kadang-kadang tengok nasi pun tak lalu, tu terang lapar. Dia dah jadi berubah dah, umur kita duk naik, nikmat lazat ni dah mula kurang. Telinga pun kuih slow, mata pun kuih kabur. Biasa orang tahu umur naik. Tanda kata nak mati dah tuan ni. Nak pindah pergi alam lain tu dekat dah. Banyakkan berdoa berkenaan dengan di sana. Doa tentang barzah, minta husnul khatimah, doa tentang akhirat, minta kita orang yang ni orang yang duduk dalam kumpulan Nabi,
bangun di belakang panji baginda Nabi SAW. Kita orang mendapat syafaat Nabi. Kita tak berasa segala bentuk kedahsyatan dan ketakutan mahsyar. Kita diberikan ketenangan. Kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat syurga Allah tanpa hisab. Banyakkan berdoa kot Nuh. Sebab kita lah ni menghala kot tu dah. Daripada permulaan kita lahir sampai sekarang ni, kita dah makin dekat menghala pergi ke barzah. Kemungkinan sebenarnya kita tak nampak lagi. Pintu barzah untuk jalan kita tu kita dah nampak sebenarnya. Kita dah hampir dah dengan pintu barzah kita ni. Masing-masing ada jalan dia. Penghujung jalan di dunia semua akan sampai ke pintu barzah masing-masing. Pintu keluar dunia nak masuk barzah. Mungkin dah dekat, mungkin dah nampak dah. Mungkin tak lama dah. Cuma kita tak perasan lagi. Hijab tu masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah setiap waktu dan masa. Dan doa ni pula, dia ada beberapa jenis. Dia ada satu doa yang Allah Ta'ala bagi cash. Kita minta, Allah Ta'ala bagi segera. Yang ni kita kena tengok sebab mustajabnya doa dia bergantung kepada sama ada waktu berdoa ataupun tempat berdoa. Contoh waktu yang mustajab sekarang ni, antara waktu yang paling power dalam tempoh Ramadan ni, beberapa ketika sebelum buka puasa. Itu waktu power doa tu. Kita daripada awal sampai ke nak habis dah, duk tahan lapar dahaga. Makanan ada depan mata, sanggup tak jamah, takut ke Allah. Allah punya seronok kat kita. Waktu tu minta Allah bagi. InsyaAllah. Itu antara waktu. Kan kita ada sepertiga malam, kita ada waktu tahajud, kita ada waktu selepas solat. Semua ni waktu mustajab doa. Kalau tempat, kebanyakannya berada di Masjidil Haram, Multazam, Hijr Ismail, sepanjang kawasan Masjidil Haram, dalam Raudhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kalau kita doa tu bertepatan kenal dengan waktu dia, ataupun contoh ada waktu-waktu khusus disebutkan pada hari Jumaat, contohnya selepas asar, siapa yang berdoa terkena pada waktu mustajab tu, Allah Ta'ala bagi tu setiap Jumaat lepas asar akan ada satu waktu mustajab. Allah je yang tahu. Terkena waktu tu, insya-Allah Allah kabul tu doa yang segera. Ada doa yang ditangguhkan. Tangguh ni maksud dia diberi dalam tempoh beberapa lama jangka masa selepas tu. Contoh apa yang berlaku kepada Nabi SAW pada peristiwa penukaran arah kiblat. Nabi SAW sampai Madinah, solat pada waktu tu menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan ketika itu Masjidil Aqsa juga menjadi kiblat kepada orang Yahudi. Apabila mereka tengok Nabi SAW dan orang Islam semayang menghadap kiblat mereka, maka mereka duduk peleceh lah. Mereka kata, mereka betul Mereka kata kami ni semua tak salah lah, apa siapa mereka ikut kiblat kami. Macam tu lah lebih-lebih kurang lah kan. Mereka duduk hina, mereka duduk pesenda, mereka duduk kata macam-macam. Setiap hari Nabi akan angkat wajah dia ke langit. Allah faham. Nabi minta tuan-tuan supaya diubah arah kiblat. Nabi cukup mau nak hadap ke Masjidil Haram. Tapi Allah Ta'ala kabulkan 16 atau 17 bulan selepas itu. Setahun lebih Allah tangguh doa Nabi SAW. Nabi pun kena tangguh doa. Kok kita kalau kena tangguh 3-4 tahun biasa? Dosa berlembak tu Terang Nabi SAW yang doa naik direct ke Allah pun ada tangguh. Kita ni hak macam-macam halangan. Sangkut lubang lah, sangkut batu lah, masuk hutan lah. Dosa banyak. Terang nak sampai ke Allah ni. Dan yang ketiga tuan-tuan, hak ni ambil faham sungguh-sungguh tuan. Doa yang langsung tak dikabulkan. Kita minta daripada muda sampai ketua sampai mati tak kabul. Apa jadi dengan doa tu tuan-tuan? Selagi mana kita tak berputus asa kepada Allah, terus berdoa walaupun tak dikabulkan, nanti di akhirat sewaktu kita sedang melihat pahala-pahala kita, maka kita akan dapat ini solat kita, ini sedekah, ini zakat, ini haji, ini selawat, ini Quran.
tiba-tiba kita akan nampak satu gunungan yang besar daripada pahala yang kita tak dapat kena pasti hak ni mai kok mana. Maka kita bertanya pada waktu tu, ini pahala apa wahai Tuhan? Maka dikatakan kepada kita, itulah pahala daripada doa ikhlasmu yang selama kamu minta aku tidak memberikan kepadamu. Doa yang Allah Ta'ala tak kabulkan, Allah tukar dalam bentuk pahala, yang mana ketika tu tuan-tuan, bersyukur kita, mujuklah Allah tak makbul. Sebab akhirat orang mau pahala. Orang akan cari jalan macam-macam untuk pelepas diri, sebab neraka ni, api dia dah nampak depan mata. Takut ni tak tahu nak habaq. Tiba-tiba dia tengok ada satu pahala yang cemeh macam ni tuan-tuan, dia akan syukur ke Allah. Rupanya doa yang tak dikabulkan, Allah tak sia-siakan. Makna kata, tidak langsung ada kerugian pada doa. Langsung tak ada kerugian. Sama ada kita akan dapat apa yang kita mau, atau kita akan dapat gantian yang lebih kita perlukan di sana nanti. Maka perbanyakkan doa. Duk saya saja pun alhamdulillah, maka alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, moga murahlah rezeki aku, moga dengan makanan ni dapatlah kesihatan pada diriku. Minta. Ajak diri kita untuk berdoa. Tak kiralah atas segala nikmat yang kita dapat ke, atas segala musibah yang Allah Ta'ala nak uji kita ke, semua doa. Kena waktu kita susah, ya Allah mudahkanlah urusan aku, bantulah aku ya Allah, tetapkan iman aku atas kesusahan ni. Jangan jadikan ujian ni sebagai syarat untuk aku menjauhkan diri daripadamu. Minta. Tak perlu nak doa angkat tangan daripada Allah. Sambil baring pun boleh doa. Ya Allah, ya Allah. Biar kita dengan Allah ni setiap masa ada hubungan. Doa ni lah penghubung kita dengan Allah sebenarnya. Kita bercakap dengan Allah. Maka tinggi martabat doa ni. Ya, mudah-mudahanlah dengan apa yang kita dapat sikit pada petang ni, dianya boleh menjadikan sebagai satu perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Berubah sikit-sikit tuan. Mudah-mudahan dengan perubahan ni, dia akan menjelmakan kepada kita husnul khatimah, mati yang baik. Dia akan menyebabkan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi yang terakhir tuan-tuan, apabila kita berdoa, janganlah berdoa untuk diri kita saja. Sekurang-kurangnya mintalah juga kepada ahli keluarga kita. Sebab ini sebahagian daripada tanggungjawab kita yang telah pun dijelaskan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Doa untuk diri kita dan sekurang-kurangnya ahli keluarga kita. Kalau boleh niat sekali untuk semua umat Islam. Minta pengampunan untuk semua. Jangan jemu berdoa. Jangan putus asa berdoa. Hari ni kita dah nampak mungkin sikit saja perkongsian kita. Sebenarnya doa ni ada banyak lagi kehebatan dia. Sikit yang kita kongsi petang ni daripada ilham yang Allah Ta'ala bagi pun, saya yakin kita dah nampak dah keagungan doa tu. Kepentingan doa, kebesaran doa, balasan daripada setiap doa yang kita buat. Maka perhebatkan lagi berdoa. Kalau sampai mati tak makbul, tak apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tukar dalam bentuk pahala kat aku. Tak ada rugi. Hari ni kebanyakan orang berhenti berdoa sebab dia tak nampak benda ni. Meluat, minta pun lama tak dapat. Kerja duk minta tak pernah bagi pun. Tengok orang lain boleh, awak aku tak dapat. Dia mula ada sangka buruk ke Allah. Dia mula jauh daripada rahmat Allah. Dia mula duk mengata-ngata ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak betul. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Hari ni kita dah nampak kan. Maka tak perlu ada sangka buruk. Sebab kok mana pun, ending dia tetap kita akan dapat kebaikan. Sama ada permintaan kita itu menggembirakan kita, ataupun ianya akan menggembirakan kita dengan pahala yang kita akan tengok nanti di sana. Mudah-mudahan
ada rahmat dan manfaat daripada sedikit perkongsian kita pada petang ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam ni insyaAllah. Malam ni giliran saya untuk imam tarawih di sini. InsyaAllah kita akan bertemu pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang bila kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, sekadar satu makluman. InsyaAllah malam ni saya akan datang bersama-sama dengan tabung untuk rayuan sumbangan untuk mencari dana bagi membantu anak-anak pelajar sekolah kami, Madrasah Khairiah Islamiah di Pokok Sena, dan juga anak-anak tahfiz khairiah juga di bawah sekolah kami untuk melanjutkan pengajian, tuan-tuan. InsyaAllah kalau tak ada aral apa, lagi 3 bulan mereka akan terbang ke Mesir. Jadi kalau tuan-tuan ingin memberikan sedikit bakti sumbangan sebagai bantuan, kita tak mampu nak belajar dah, tapi kita bagi sumbangan, mereka guna benda tu, mereka pergi belajar, buat kebaikan, tuan-tuan. Selama mana kebaikan tu mereka dapat, ilmu tu digunakan, Allah Ta'ala akan terus mengalirkan pahalanya kepada kita. Bertambah juga dengan bulan Ramadan, Syahrul Sadaqah. Maka siapa-siapa yang ingin untuk memberi sumbangan, bolehlah bawa malam ni. Saya akan bawa tabung sumbangan untuk sama-sama kita kongsi membantu anak-anak ni, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا بالليلة القدر لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.